Pelajaran sirah kita hari ini ialah di pelajaran yang keempat, iaitu peristiwa hijrah ke Yathrib. Ada 3 tajuk kecil kesemuanya. Unit 1 ialah pengislaman orang-orang Yathrib. Unit 2 hijrah Rasulullah SAW ke Yathrib. Dan unit 3 layanan penduduk Yathrib. Kita akan baca ketiga-tiga tajuk hari ini. Jangan risau ya, walaupun 3 tajuk, tapi setiap tajuk tu, setiap unit tu pendek-pendek je isi dia. Unit 1, pengislaman orang-orang Yathrib. Pada tahun ke-11 kenabian, seramai 6 orang penduduk Yathrib telah memeluk Islam. Pada tahun ke-12 kenabian, seramai 12 orang penduduk Yathrib telah menganut Islam dan berjanji untuk mengembangkan agama Islam di Yathrib. Di tahun berikutnya, iaitu pada tahun ke-13 kenabian, seramai 73 orang Islam dari Yathrib datang berjumpa Rasulullah SAW dan telah berjanji setia untuk menolong dan mempertahankan baginda. Apabila orang Quraisy melihat bahawa Nabi Muhammad SAW mendapat bantuan dari penduduk Yathrib, mereka bersepakat untuk meningkatkan tekanan dan seksaan terhadap para sahabat baginda. Akhirnya, orang Quraisy mengambil keputusan untuk membunuh Rasulullah SAW. Disebabkan keadaan yang berbahaya itu, baginda mengizinkan orang Islam untuk berhijrah ke Yathrib. Unit 2, hijrah Rasulullah SAW ke Yathrib, iaitu sambungan daripada unit 1. Okey, baik, dengar ya. Orang pertama yang berhijrah ialah Abu Salamah, diikuti oleh Amir bin Rabi'ah bersama isterinya Laila binti Abu Hasmah dan lain-lain. Setelah mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya berhijrah ke Yathrib, Nabi Muhammad SAW meminta Sayyidina Ali tidur di tempat tidur baginda. Kenapa Nabi Muhammad menyuruh Sayyidina Ali tidur di tempat baginda? Tujuannya ialah supaya Sayyidina Ali menyamar menjadi baginda dan untuk mengelirukan pihak musuh. Okey, kemudian baginda telah keluar berhijrah pada 2 Rabiul Awal bersamaan 20 September 622 Masihi. Nabi Muhammad SAW berjaya keluar dari kepungan orang-orang Quraisy yang sedang tidur dan menabur tanah di atas kepala mereka sambil membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu surah Yasin ayat yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Tindakan Nabi Muhammad SAW ini menyebabkan orang Quraisy tidur lena tanpa menyedari bahawa baginda telah terlepas dari kepungan mereka. Baginda terus keluar mendapatkan Sayyidina Abu Bakar untuk berhijrah bersamanya. Mereka berdua berjalan menuju ke Gua Thur dan bersembunyi di sana selama 3 hari. Setelah orang-orang Quraisy tidak lagi mencari Nabi Muhammad SAW, baginda keluar menuju ke Yathrib bersama Abu Bakar dengan dibantu seorang penunjuk jalan, iaitu seorang kafir yang bernama Abdullah bin Uraiqid. Sebelum sampai ke Yathrib, baginda berhenti di sebuah tempat yang bernama Quba dan mendirikan sebuah masjid yang pertama dalam sejarah Islam. Itu sahaja tajuk di unit yang kedua. Unit 3, layanan penduduk Yathrib. Ini ialah sambungan daripada unit yang kedua. Setelah 4 hari berada di Quba, Nabi Muhammad SAW kemudiannya meneruskan perjalanan hingga tiba ke Yathrib
pada 16 Rabiul Awal bersamaan 622 Masihi. Apabila penduduk Yasrib mendengar berita Nabi Muhammad SAW keluar dari Mekah menuju ke Yasrib, mereka keluar beramai-ramai menyambut kedatangan baginda dan rombongan. Hari itu, hari yang cukup bersejarah. Rumah-rumah dan jalan-jalan dimeriahkan dengan suara yang memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Perempuan-perempuan Ansar menyanyi dengan melantunkan kata-kata berikut untuk menggambarkan betapa gembiranya mereka. Tala'al badaru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da' ayyuhal mab'uth fina ji'ta bil amril muta'. Maksudnya, telah bersinarlah bulan purnama kepada kita dari lembah-lembah Saniyah Al-Wada'. Wajiblah ke atas kita untuk bersyukur selagi ada penyeru yang menyeru kepada Allah. Wahai Nabi yang diutuskan kepada kami, kamu membawa perintah yang pasti dijunjung. Ini ialah lagu ya. Nanti saya cari dalam YouTube, saya send dekat awak sekejap lagi. Okey, kemudian sebaik Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Yasrib, nama Yasrib ditukar kepada Madinah Al-Munawwarah, iaitu yang bererti kota yang bercahaya. Kota Madinah terletak di semenanjung tanah Arab, iaitu di utara Mekah Al-Mukarramah. Okey, dah habis ketiga-tiga tajuk kita. Soalan di muka surat 18, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Nombor 1, pada tahun tempat kosong kenabian, seramai tempat kosong orang penduduk Yasrib telah memeluk Islam. Soalan kedua, pada tahun ke-13 kenabian, seramai tempat kosong orang Islam dari tempat kosong datang berjumpa Rasulullah dan telah berjanji tempat kosong untuk selepas untuk tu ialah meningkatkan di dalam buku tulis buku latihan awak tu, tapi awak potong kemudian tulis menolong, untuk menolong bukan untuk meningkatkan, dan tempat kosong baginda. Okey, baik, saya ulang lagi soalan yang kedua. Pada tahun ke-13 kenabian, seramai tempat kosong orang Islam dari tempat kosong datang berjumpa Rasulullah SAW dan telah berjanji tempat kosong untuk menolong dan tempat kosong baginda, bukan meningkatkan tetapi menolong. Okey, baik, soalan yang ketiga. Mereka bersepakat untuk meningkatkan tempat kosong dan tempat kosong terhadap para sahabat baginda. Soalan yang keempat, akhirnya orang Quraisy mengambil keputusan untuk tempat kosong Rasulullah SAW. Di bahagian bawah, jawab soalan berikut. Nombor 1, berapakah bilangan penduduk Yasrib yang memeluk agama Islam pada tahun ke-11 kenabian? Soalan kedua, apakah yang dijanjikan oleh penganut Islam pada tahun ke-12 kenabian? Soalan ketiga, apakah yang dilakukan oleh orang Quraisy apabila mendapat tahu Nabi Muhammad SAW menerima bantuan dari penduduk Yasrib? Tandakan right pada jawapan yang betul. Nombor 1, siapakah orang pertama yang berhijrah ke Yasrib? Alif, Abu Salamah. Ba, Abu Sufyan. Jim, Abu Bakar. Dal, Abu Talha. Nombor 2, siapakah yang tidur di tempat tidur Nabi Muhammad SAW? Alif, Saidina Muhammad. Ba, Saidina Ali. Jim, Saidina Utsman. Dal, Saidina Idris. Soalan ketiga,
Apakah nama masjid pertama yang dibina oleh Nabi Muhammad SAW? Alif, Al-Haram, Ba, An-Nabawi, Jim, Al-Azhar, Dal, Quba. Jawab soalan berikut. Nombor 1, berikan nama orang yang pertama berhijrah ke Yathrib. Nombor 2, apakah yang dilakukan oleh Saidina Ali di tempat tidur Nabi Muhammad SAW? Soalan ketiga, siapakah sahabat Nabi Muhammad SAW yang bersama-sama bersembunyi di Gua Thur? Soalan keempat, siapakah Abdullah bin Uraiqid? Soalan kelima, bilakah tarikh Nabi Muhammad SAW keluar berhijrah? Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Nombor 1, setelah 4 hari berada tempat kosong, Nabi Muhammad SAW meneruskan perjalanan hingga tiba ke Yathrib pada tempat kosong bersamaan tempat kosong. Apabila penduduk Yathrib mendengar berita Nabi Muhammad SAW keluar dari tempat kosong menuju tempat kosong, mereka keluar beramai-ramai menyambut kedatangan baginda dan rombongan. Nombor 2, sebaik sahaja tempat kosong berhijrah ke Yathrib, nama Yathrib ditukar kepada tempat kosong yang bererti tempat kosong. Kota Madinah terletak di semenanjung tempat kosong, iaitu di utara tempat kosong.